Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan berkenaan 5 minda asas CEO. Hari ini kita akan bincangkan tentang minda pembina ataupun the mind of a builder. Setelah CEO tahu akan arah tuju perniagaan dengan pembentukan strategi dan memahami bahawa dia kena mentadbir dan mengurus perniagaan dengan penuh jujur dan amanah dalam perbincangan minda pengawas, minda pembina memerlukan CEO melaksanakan strategi yang dirancang dengan penuh amanah. Jadi di dalam melaksanakan strategi, kita telah tetapkan hala tuju. Jadi itu sudah satu perkara yang diketahui. Tapi bagaimanakah melaksanakan perkara-perkara itu, itulah yang perlu dilaksanakan oleh CEO. Contohnya, dalam pembentukan strategi ada model perniagaan yang telah ditetapkan. Dan model perniagaan bersangkutan dengan bagaimana produk dibekalkan pada perniagaan, apakah proses dalaman yang ada dalam perniagaan untuk menambah nilai barangan yang diberikan oleh orang lain ataupun untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Dan proses ketiga ialah penyampaian kepada pelanggan sama ada produk sampai pada pelanggan seperti yang dijanjikan, berfungsi seperti dijanjikan ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Jadi kesemua proses ini bukan sahaja perlu dikenal pasti dan disusun dengan rapi, tapi perlu dilaksanakan juga. Jadi untuk melaksanakan proses ini, perlu ada ahli pasukan yang mantap. Ahli pasukan mantap ini penting kerana mereka lah yang menggerakkan perniagaan yang dibentuk ini. Jadi bukan sahaja mereka perlu memahami arah tuju perniagaan, apakah kehendak-kehendak CEO dalam setiap peringkat, tapi mereka juga kena committed untuk melaksanakan apa yang dirancang supaya perniagaan mencapai apa yang disasarkan dari segi strateginya. Jadi tanggungjawab CEO di dalam membina pasukan ini termasuklah mengambil orang yang dikira layak, melatih mereka atau memberi tunjuk ajar serta panduan supaya mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan dan memberi semangat ketika mereka melaksanakan tugas masing-masing. Jadi ini penting ya dalam membentuk pasukan. Yang kedua ialah membentuk sistem dan proses. Kita bincangkan tadi proses bermula daripada pembelian, proses dalaman sama ada penghilangan ataupun proses pemberian perkhidmatan dan seterusnya proses untuk melayan pelanggan. Ini semua memerlukan perancangan yang rapi dan juga mungkin memerlukan sistem-sistem seperti sistem IT, sistem elektronik yang lain yang membantu supaya perkhidmatan sampai pada pelanggan dan memuaskan hati dan menceriakan pelanggan. Ini akan menyebabkan mereka lebih tertarik pada produk ataupun perkhidmatan syarikat dan mereka akan terus menjadi pelanggan yang setia. Jadi inilah yang perlu difikirkan juga dan di zaman sekarang memang teknologi merupakan satu perkara penting di dalam mana-mana perniagaan. Ia bukan sahaja dapat menyenangkan perniagaan tetapi juga membawa risiko-risiko yang terbaharu, misalnya serangan cyber dan sebagainya. Jadi di dalam membina sistem dan proses ini, seorang CEO kena pastikan bahawa bukan sahaja sistem dan proses itu mantap, tapi ianya juga selamat dan perlu difikirkan juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan sekiranya berlaku perkara-perkara luar jangka, seperti keputusan bekalan ataupun masalah dari segi penyampaian kepada pelanggan. Jadi ini semua bukan hanya kena cantik di atas kertas, tapi kena juga dilaksanakan dengan sempurna. Jadi membina proses, membina sistem dan memastikan ianya berjalan dengan lancar adalah tugas CEO. Dan tentu sekali bukan dia akan bekerja secara berseorangan, dia akan dibantu oleh pegawai-pegawainya yang lain yang mempunyai peranan masing-masing di dalam peringkat pembelian, pemprosesan dan juga peringkat jualan dan pemasaran. Dan yang ketiga yang saya kira penting juga ialah nilai. Jadi bukan CEO seorang sahaja yang perlu menerima tanggungjawab mentadbir dan mengurus perniagaan dengan jujur dan amanah, tapi kesemua ahli pasukan perlu mempunyai sikap yang sama, perlu menjunjung sikap yang sama. Dan ini merupakan satu proses yang penting kerana seperti mana yang dibincangkan sebelum ini, tingkah laku CEO
saranannya, komennya akan membentuk cara pekerjaan dalam perniagaan itu dan akhirnya menjadi budaya. Jadi kita mahu budaya yang sehat dibentuk oleh CEO dan menerusi orang-orang yang bekerja dengannya. Dan ini akan menyebabkan perniagaan akan menjadi lebih lestari kerana apa yang dirancang dan apa yang dilaksanakan difahami dan dilaksanakan dengan penuh ikhlas oleh ahli pasukan yang dibimbing oleh CEO. Jadi minda pembina ini penting kerana macam kita bina rumah lah ya. Dia ada mula-mula dibina asasnya, ada dinding, ada atapnya, dan apabila rumah sudah siap, rumah perlu diselenggara setiap masa agar ianya memberi kedamaian dan kenyamanan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Jadi perniagaan menggunakan prinsip yang sama walaupun sudah akhirnya ada matlamat yang jelas, ada ahli pasukan yang mantap, ada sistem dan proses yang dijalankan dengan baik dan nilai serta budaya perniagaan yang mantap. Tapi seorang CEO kena sentiasa memastikan bahawa ini berada dalam keadaan yang baik dan sekiranya ada perubahan-perubahan di luar sana yang memerlukan respon daripada CEO dan ahli pasukannya, ianya dapat dilakukan dengan segera. Jadi membina bukan hanya setakat mengadakan apa yang tidak ada, tapi memastikan apa yang ada itu sentiasa berjalan dengan baik dan sekiranya perlu, ianya perlu dipertingkatkan lagi, diperbaharui supaya perniagaan akan dapat berjalan dengan lancar. Jadi minda pembina ini penting kerana ianya akan memastikan seorang CEO akan sentiasa melihat peluang untuk menambah baik perniagaan, peluang untuk menjadikan perniagaan lebih unggul, serta dia akan juga mengawasi sekiranya ada risiko-risiko baru yang akan memberi kesan kepada proses pembelian, proses pembuatan serta proses jualan serta pemasaran. Dia akan mengawasi perkara itu dan sekiranya perlu dia membuat tindakan yang sewajarnya. Jadi minda pembina inilah yang menjadikan sebuah perniagaan itu mantap, kukuh dan insya-Allah akan mencapai matlamat yang ditujui. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.